Fahmi Cemat. Terus cuba untuk mencari di depan Amar Rohidan, tak berhasil. Bagaimana kali ini Indonesia mengatur gerak Gonzales. Diberikan di sini kepada Muhammad Ridwan. Mereka semakin di depan. Di situlah Yongki. Berjaya dikawal sekali lagi cantik oleh Fazli Shah. Fazli pula gagal untuk mendapat Yongki semula. Kali ini bagaimana? Amar Rohidan berada di situ. Dan hantaran keluar dilakukan oleh Amar Rohidan. Untuk lontaran kepada Indonesia. Setelah sakan dari sebelah kiri pintu gol Malaysia dilakukan oleh pasukan Indonesia. Amirul Zainal harus berhati-hati kerana di seberang sana Okto tidak dikawal ya. Senantiasa free man. Ini yang beliau boleh melakukan curian atau larian di antara dua pemain. Perhatikan di sini hantaran ke tengah cuba dilakukan mencari Gonzales. Terus Okto tak terkejar. Lontaran untuk Malaysia. Atau lontaran untuk Indonesia. Nasuha. Satu lagi antara cantik Nasuha. Cuba untuk mencari Muhammad Ridwan. Tapi telah disekat di pertengahan. Malaysia, Kunalun sekarang ini. Cuba untuk mengatur gerak baru. Tak berjaya ke tengah. Tapi bapak di dada di situ. Oleh Safi Salih. Amir Hadi pula tidak terkejar. Memberikan satu lagi lontaran. Amir Hadi Zainal setakat ini menjaringkan satu gol. Ketika Malaysia menewaskan pasukan Laos. Peluang sekarang ini. Markus. Jauh dari Markus. Sarudin berada di situ. Tapi perhatikan Pak Muhammad Ridwan yang cuba menghalangnya. Menghasilkan lontaran untuk Indonesia. Muhammad Ridwan, Zulkifli. Hantaran Zulkifli terus mencari di situlah Gonzales. Tapi dia telah pun offside. 3-4 kali nampaknya Gonzales terperangkap offside. Ya Datuk, itu Gonzales adalah target man mereka kerana senantiasa bila mereka dapat Ridwan atau Hamka mendapat bola, mereka senantiasa akan mencari Gonzales. Di dalam itu barisan pemain-pemain pertahanan kita cukup bijak untuk membaca pergerakan itu kerana senantiasa mereka tidak membenarkan Gonzales berada di hadapan mereka. Itu yang melakukan sehingga beliau 3 kali perangkap offside tadi. Amir Hadi Zainal. Lepas sekarang ini. Jadi sekat di pertengahan oleh Amar Rohidan dan Ali Jusani. Mahri. Coba untuk mencari Nasyari Dalhai dijatuhkan. Syahrul setakat ini mencarikan 2 gol untuk Malaysia. Ketika mereka tewas 1-5 kepada Indonesia, gol pertama perlawanan. Dan ketika menewaskan Laos 5-1. Dia diasak di situ oleh Marman, pemain nombor 5. Marman Abdul Rahman. Syafiq sekali lagi. Mastermind untuk tendangan shoot. Ini adalah tendangan percuma. Safi Salih dikawal oleh Marman. Satu hantaran. Tak berjaya. Dan peluang sekali. Bagaimana tendangan Amar Rohidan. Langit berdingin. Ahmad Rohidan bertenang kerana tidak ada sebarang tekanan terhadap beliau tadi. Tenang sedikit, terkecewa sedikit melihat wajah Raja Gopal. Dia mengulangi kesilapannya ketika bertemu dengan Vietnam dulu. Ya. Dia juga mendapat peluang yang hampir serupa, melepaskan tendangan tinggi. Amar Rohidan. Sebelum ini 5 kali Indonesia bertemu Malaysia dalam perlawanan Piala AFF. Dengan rekod Indonesia menang 3 kali, Malaysia menang 2 kali. Kemenangan Malaysia di Jakarta separuh akhir 2004 dengan 2-1. Dan kemudian kita kalah di sini 1-4. Sementara itu AFF 1956 di mana kita marah hingga ke peringkat naib juara. Ke perlawanan akhir kita menewaskan Indonesia 3-1. Indonesia menang dalam perlawanan kumpulan tahun ini 5-1 dan tidak ketinggalan. Satu gerakan menarik dari Malaysia sekarang ini. Coba itu tak percaya. Hantaran yang coba dilakukan oleh Amir Hadi Zainal.
Dia masih mengawal bola. Firman gagal berjaya di atasnya. Mahali pula sekarang ni cuba untuk mengatur gerak. Akhirnya hanya mendapat lontaran untuk Malaysia. Sebenarnya satu hantaran lintang yang begitu baik sekali. Cantik pegang ini. Tak berjaya disudahkan di situ oleh Safi Salih dari Syafiq Rahim. Indonesia pula mengatur gerak balas. Okto melipatkan di situ oleh Nasuha. Ke belakang dapat dikawal semula oleh Malaysia. Amir Hadis Zainal mencari ruang sekarang ini. Hantar ke tengah Nur Syahrul Idhan Talha. Diberikan ke belakang sedikit untuk Syafiq Rahim. Menyilang seberang sini pula. Diberikan kepada Azharuddin Putra. Terus memberikan kepada Kunalan. Cuba untuk mengatur gerak Kunalan. Diapit oleh dua. Lepas Kunalan dan cepat. Terkena pemain pertahanan. Tapi terus kepada penjaga. Satu pergerakan yang cantik dilakukan oleh Gunalan kerana beliau berani untuk menewaskan dua orang yang mengawal beliau, iaitu Hamka dan Zulkifli. Inilah satu pergerakan dan senantiasa beliau harus lakukan kerana ini akan memberi tekanan kepada keempat-empat pemain pertahanan Indonesia. Ya, perhatikan pada Kunalan. Terkena sedikit pertahanan di situ dan percaya diselamatkan oleh penjaga gol. Kawal di situ oleh Hamka Hamzah tadi terkena badan. Syafiq. Malaysia mengatur gerak lagi dari bawah. Muslim memberikan kepada Fazli Sars. Fazli pemain paling muda, 19 tahun di Padang. Akan menyambut ulang tahun ke-20-nya pada bulan Januari nanti. Nur Syahrul Idhan Talha turun sedikit ke bawah. Hantaran mencari Amir Hadis Zainal. Di tengah berada di situ Syafiq Rahim. Akhirnya dirampas oleh Indonesia. Dengan Okto sekarang ini meluru laju. Harus disekat dia dari sini. Akhirnya Mahali tidak berjaya di situ. Masih lagi Okto. Bersilih ganti pula dengan Yongki. Dan akhirnya memberikan di sini kepada Firman Otina yang bergerak. Cuba memberikan kepada Zulkifli. Azharuddin tenang memberikan kepada Fazli Sars untuk menghantar keluar dari permainan. Satu rantaian pergerakan yang cantik dilakukan oleh para pemain Indonesia tadi, daripada Okto ke Firman terus ke Yongki, dan di mana Gonzalez dia biarkan kosong. Tapi namun pujian harus diberi kepada barisan pemain kita, pertahanan kita. Mereka tidak beri ruang untuk mereka melega di bahagian atau di kawasan penalti. Karena akan dilakukan oleh Zulkifli. Yongki dicari. Dua pemain mengawal. Peluang sekali terbuka untuk Indonesia. Satu gerak yang coba dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Berjaya dihalang di situ oleh Amar Rohidan untuk memberikan terangan sudut kepada Indonesia. Muhammad Ridwan marah. Terbuka pertahanan Malaysia sebentar tadi. Itulah kelebihan Ridwan, senantiasa mengukacirkan terutamanya back kiri dan midfield kiri Malaysia. Firman Otina akan melakukan tendangan. Okto menghampirinya. Saya rasa dia akan melakukan terang terus. Gonzalez berlega-lega di depan di situ. Tapi hampir-hampir. Siapa menjangka dia mau menuju ke bulat gol. Itu yang dikatakan satu hantaran yang mengelurukan kerana ruang di antara 6 ela itu atau kawasan 6 ela adalah kawalan penjaga gol. Di mana Fahmi melakukan satu tangkapan yang bagus. Sekali lagi tendangan sudut. Sekali lagi dia mencari ruang yang serupa. Kali ini tidak berhasil. Memberikan tendangan gol kepada Malaysia. Kali ini ternyata perlawanan ini memasuki minit ke-21. Masih sama rata saya rasa. Ya, seimbang. Momentum serangan kedua-dua pasukan ini boleh dikatakan seimbang kerana dua-dua pasukan mempunyai peluang untuk menyerang dan melepasi kawalan pemain-pemain atau benteng midfield tadi. Azharuddin cari Nur Syahrul. Amir Hadis Zainal naik ke atas di situ. Biarkan saja untuk lontaran dia akan dilakukan Mahali Jasa. Bismillah kepada Okto. Di tengah. Di situ diberikan kepada Ahmad Bustami. Tamparan saya risau. Tapi nampaknya Fazli Sars. Dia melihat di situ Azharuddin berada. Ya, Fazli nampak confident di bahagian pertahanan walaupun beliau dalam ditekan. Satu pergerakan menarik memberikan kepada Nur Syahrul. Hantar Nur Syahrul terus
Terjadi tangkap di situ oleh penjaga gol Indonesia. Satu kesilapan berlaku tadi dan peluang itu tidak dimanfaatkan oleh Gunalan tadi. Sayang sekali. Jatuh di situ Marcos. Ulang tayang kita perhatikan bagaimana terjadi. Satu hantaran silap yang dilakukan oleh Zulkifli. Terus cantik sepatutnya Syafiq Rahim, tetapi terlalu tinggi. Telah benarnya gol terbuka. Tengok kesalahan sebegitu harus dihukum yang dilakukannya. Satu peluang yang baik diperolehi. Ya. Ini dia Zulkifli yang terhantar kepada Syafiq tadi. Hantar jauh mencari Yongki. Dikawal, tapi perhatikan Muhammad Ridwan pula sekarang ini. Hantar semula kepada Yongki. Yongki hantar ke tengah. Tak ada siapa di situ Indonesia dan terus Malaysia menguasai. Syafiq. Rendah terus diberikan kepada Nur Syahrul Idlan Talha. Dua pemain Malaysia berada di sebelah kirinya. Dia cuba marah terus tapi tak berhasil. Dapat dikawal oleh Zulkifli. Ia menghantar keluar untuk lontaran kepada Malaysia. Gunalan serta-merta kepada Nur Syahrul. Safi Salih hantar ke seberang sana. Mahali Jusali. Cantik potongan yang dilakukannya di situ untuk mengatasi Okto. Masih lagi dikuasainya bola. Ini memberi keyakinan kepadanya. Hantar ke depan. Dikawal semula oleh Malaysia. Dapat semula di sini Fazli Saz. Syafiq mencari ruang, mencari rakan. Melihat Azharuddin Putra tidak dikawal, tidak terus kepada Gunalan yang berada di bahagian sayap. Gunalan satu hantaran ke tengah, peluang untuknya. Ataupun untuk mereka yang berada di tengah termasuk Safi Salih, tandukan ke belakang. Pula dilakukan juga itu tidak berhasil oleh Nur Syahrul Idlan Talha. Malaysia menekan Indonesia. Azharuddin, Gunalan, Nur Syahrul dan Safi Salih berada depan. Tak berjaya 1-2. Azharuddin dan juga Gunalan dikuasai semula oleh Indonesia. Zulkifli, Bustami masih disekat di situ Gunalan. Dan di tengah peluang sekarang untuk Safi Salih meledak satu hantaran saya rasa. Dia mencari ruang, akhirnya lambat sangat. Terus biasa dari belakang. Memberikan Indonesia pula sekarang di peluang tapi tak terkejar di situ. Rata-rata pemain Indonesia turun ke bawah untuk bertahan. Kita tidak lihat sebarang pemain berada di atas. Tetapi counter attack yang mereka lakukan adalah target man mencari Okto untuk bergerak. Ini harus kita berjaga-jaga. Syahrul sekarang ini untuk Malaysia. Di tengah Amar Rohidan. Amir Hadi Zainal. Tak berjahata terus kepada Firman Nautina. Cuba hantar kepada Okto. Perhatikan bagaimana larian kejang yang dilakukannya. Tapi Muslim bersedia untuk menghalang. Dan saya rasa tendangan gol atau tendangan sudut diberikan. Saya rasa takat ini Muslim menjalankan tugas beliau dengan sebaik mungkin kerana dengan sikap yang positif dan keras beliau tidak memberi sebarang ruang untuk Okto berlegar. Itu sepatutnya beliau lakukan dan setakat ini menunjukkan satu kawalan yang begitu baik dan terapi. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Firman Nautina. Hamka sudah naik ke atas sekarang ini nombor 23. Yongki juga berada di situ. Dan tidak ketinggalan Gonzalez. Dan dikeluarkan. Dapat terus kepada pemain nomor 23 Yongki. Okto. Terkena tangan. Terkena tangan Bustami. Safi Salih. Gunalan di depannya Zulkifli. Dia cuba untuk memecah benteng saya rasa. Cuba masuk. Masih dikawal. Tapi akhirnya tendangan percuba diberikan kepada Indonesia. Satu asakan yang baik, satu tekanan yang baik dilakukan oleh Gunalan tadi. Kerana senantiasa bila beliau mendapat bola, sudah tentu dua pemain Indonesia ingin menutupnya. Ini satu petanda yang baik kerana seperti mana saya kata tadi, ruang dicipta di sebelah midfield untuk pemain midfield untuk membuat sesuatu. Secara keseluruhannya Malaysia masih betul Indonesia dari segi serangan ataupun tendangan ke arah gol dengan 5-0. Amar Rohidan. Amir Hadi semula kepada Amar Rohidan. Dia mencari rakan terus kepada Azharuddin Putra. Di depannya Safi Salih.
Sapi pula tampanan yang tidak kemas dikuasai semula oleh Indonesia. Dapat di tengah Firman Utina sekarang ini. Hantaran yang cuba diberikan tak berhasil kepada Yongki. Dan Malaysia kembali menguasai. Terlepas pula Amar Rohidan. 3 lawan 3 sekarang ini. Indonesia melakukan asakan. Berjadi lebih sedikit saja dari kesilapan pertahanan Malaysia. Peluang yang dimiliki oleh Amal Bostami sebentar tadi hampir-hampir mencaringkan gol. Itu yang saya katakan, pemain-pemain midfield kita tidak boleh memberi ruang kepada Bostamin kerana Bostamin juga mempunyai larian yang kuat. Kita boleh lihat di mana rangkaian 3 pemain di situ menewaskan 2 pertahanan kita dan percubaan tu agar bahaya juga di luar kawasan penalti. Sikit keluar. Bostami setelah 1-2 dengan Gonzales. Sabi Saleh. Syafiq. Siapa dihantar oleh Syafiq? Amir Hadi Zainal. Terkejar oleh Amir Hadi. Kunalan Dato' Sofan Kamal. Tan Cheng Ho gelisah mengharapkan gol seawal mungkin untuk menyuntik semangat kepada pemain-pemain. Kalau mahukan bekalan baik 2-0 untuk dibawa ke Jakarta pada 29 hari bulan Oktober lepas, tidak, kali ini terus dikal baik oleh pertahanan Malaysia. Di tengah Muhammad Ridwan terus memberikan di sini kepada Zulkifli. Dan ini terkena pula di situ kepada. Kelebihan para pemain-pemain kita adalah tahap fizikal mereka, kecergasan mereka yang begitu tinggi, kapasiti sehingga mereka senantiasa mengejar setiap bola yang hilang. Ini yang menunjukkan satu indikasi yang baik, satu petanda yang baik untuk pasukan kita, rata-rata pemain muda kita. Sekarang Sabi Saleh mengatur gerak. Hantar ke tengah, terus saja kepada penjaga gol. Dan diduga di situ oleh rakan serangannya itu Nur Syahrul dan Talha. Sebenarnya dalam situasi sebegitu Amirul Hadi terpaksa masuk ke far post untuk membantu hantaran itu. Namun hanya tinggal 2 striker kita di atas saja. Kembali bergerak dari bawah sekarang di Malaysia. Asharuddin Putra. Syafiq diberikan kepada Nur Syahrul dan Talha. Cuba untuk mengatur gerak cantik, 1-2 menarik. Nur Syahrul mencari ruang. Dan tembuskan kembali. Sekali lagi Hamidul Hadi terpaksa bermain, kena faham pergerakan di antara Khairul dengan Safi Saleh kerana ada peluang tadi untuk terus marah. Ya. Beliau lambat sedikit kerana semasa kita serang kita menjadi 4-3-3. Kita mempunyai 3 striker di depan di mana Amirul kena main peranan penting dalam aspek serangan itu. Sayang sekali peluang